Oh, tidur. Ni atas. Ya. Mengajar di kelas. Dengan orang lah. Kejap. Tiga orang. Tidak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tama yang berarti kecil. Ada. Lebih ada. Lebih ada. Kat bawah. Baik. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT tempat kita berkumpul pada malam ni. InsyaAllah seperti mana biasa pada malam hari Khamis malam Jumaat, 2 minggu sekali, sebulan 2 kali kita akan ambil sebenarnya berkaitan fiqh. Kalau ikut kepada tajuk fiqh muyassar yang kita bincangkan, hari tu sempat disambung sikit, kita dah masuk berkenaan tajuk keimaman, mana syarat-syarat menjadi imam. Tapi oleh kerana PKP mula balik, kita terpaksa start balik kita punya kelas pengajian secara online. So hari ni insya-Allah kita akan mulakan ambil satu tajuk yang baru, itu berkenaan dengan tajuk Islam agama sempurna. Islam agama sempurna. Al-Islam dinun kamil. Al-Islamu dinun kamilun. Islam itu agama yang sempurna. Yang dikarang oleh tulisan ni secara ringkas oleh Syekh Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syankiti. Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syankiti rahimahullah. Itu pengarang kitab Adwa'ul Bayan. Kerana kitab Adwa'ul Bayan, tafsir Quran. Jadi dia dalam buku ni sebenarnya dia macam kita terangkanlah, beliau adalah seorang yang sangat hebat dalam masalah ilmu, dan beliau berasal daripada Mauritania. Syankiti ni gelaran daripada orang-orang yang datang daripada Mauritania, dia pindah ke Madinah, dan insyaAllah nanti kalau kita sempat nanti kita bincangkan berkenaan sirah hidup beliau.
Tapi nak ceritakan bahawa pujian diberi kepada beliau oleh ramai orang, dan bahkan sebahagian besar di kalangan mereka mengatakan bahawa kalau ada siapa-siapa boleh bergelar dengan Syekhul Islam, maka Syekh Muhammad Amin Syankiti, Muhammad Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Syankiti, dia adalah orang yang patut mendapat gelaran tersebut. Okey, dan beliau lahir pada 1325 Hijrah. Ini bersamaan dengan saya bab tahun Hijri dengan apa Masihi ni kadang banyak kali lari. Tak apa sedar sangat. Tahun Hijri dengan milad ni. Okey, 13. Okey, kalau 13 dia lahir 1325 1325 okey, bersamaan dengan 1907. Dia lahir 1907. Okey. Dan dia mati pada 1393. Itu bersamaan dengan 1973. Mana dia lahir tahun 1907, dia mati tahun 1393. Okey, dia memang terkenal sebagai ulama yang masyhur dalam masalah keilmuan, hafalan dan sebagainya. Jadi dengan sebab itu kita insya-Allah akan ambil buku ni. Sebenarnya buku ni ringkas dia dalam 30 muka surat. Dia karang buku ni sebenarnya adalah atas permintaan daripada pemerintah atau raja dari Bahrain yang minta kepada dia untuk berikan satu sebutan berkenaan dengan tajuk Islam agama sempurna. Jadi dalam syarahan beliau tu dibukukan dan kemudian dijadikan sebagai edaran. Sebenarnya ini atas permintaan dia sebenarnya. Yang mana dalam permintaan tersebut dia buatkan 10 contoh berkenaan dengan tajuk macam mana Islam ni agama sempurna. So kita insya-Allah akan ikuti buku ni, dan saya sebenarnya ada share dengan Abu Talhah dia punya terjemahan yang dibuat oleh tim bahagian daurah ilmiah UAE. Daurah ilmiah UAE, diorang ada kita panggil buat terjemahan dan juga kongsikan secara PDF. Okay? Jadi dalam tajuk ni insya-Allah kita akan bincangkan 10 tajuk 10 tajuk yang berkaitan dengan tajuk tentang Syekh Ahmad Syakir, tentang tajuk 10 perkara yang membuktikan Islam ni agama sempurna. Dia ambil 10 perkara je. Okey. So dia kata kalau kita lihat kan biodata ringkas dia nama dia Muhammad bin Al-Amin, Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar. Dia nama dia macam nama orang Malaysia. Yang ada Muhammad Ali, Muhammad Sa'ad. Itu nama-nama orang Malaysia lah, dia dua nama. So orang-orang Mauritania dia nama macam tu, Muhammad Al-Amin, Muhammad Al-Mukhtar bin Abdul Qadir Al-Jakni Asyankiti Al-Madani. Dia lahir dia memang lahir di Mauritania, tapi lepas tu kemudian dia berpindah ke Madinah. Dia lahir di Mauritania pada 1325, itu bersamaan dengan 1907. Membesar dalam keadaan yatim kerana ayah meninggal ketika masih kecil. Beliau menghafal Quran sebelum usia mencecah 10 tahun. Di samping menghafal Quran, beliau juga mempelajari teks-teks ringkas dalam mazhab Maliki, sastra Arab dan juga sintaks Arab dan juga sirah. Kemudian beliau berpindah ke Saudi Arabia setelah beliau bekerja setelah beliau dahulu pernah menjadi qadi. Dia menjadi qadi tu maksud dia menjadi pemutus hukum bagi orang ramai dalam masalah harta benda lah. Bab darah dia tak nak. Dia mengelak daripada mengeluarkan fatwa pada bab darah. Pada bab harta benda dia menjadi rujukan. Ketika zaman berkenaan kan sosialis dan sebagainya memerintah. So dia bukanlah jadi hakim, maksud dia hakim yang dilantik oleh kerajaan, tapi orang ramai jumpa dia untuk penyelesaian masalah. Pada tahun 1367 dia berpindah ke dia tunaikan haji. Kemudian dia pindah menetap di Riyadh 1331, berkhidmat dengan Universiti Islam Madinah pada 1381. Maksudnya dia antara awal yang berada di Madinah dahulu. So jadi kitab dia banyak lah. Yang paling terkenal yang kita biasa dengar adalah kitab Adwa'ul Bayan lah. Adwa'ul Bayan fi idah Quran bil Quran, tafsir Quran yang beliau karang tu sangat-sangat yang inilah
Yang kalau contoh macam apa, macam yang sebahagian tu bab usul usul fiqh. Usul fiqh pun ada yang terkenal karangan beliau. Ala kulli hal, beliau mati pada 1973, dan beliau punya jenazah disolatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. So dia tua sungguhlah, dia tua. Baik. So jadi insya-Allah kita akan bincangkan buku tu, tapi saya akan baca teks Arab lah macam biasa. Saya rugi kalau anda kata baca yang Melayu saja. Kita yang kalau siapa nak ikut teks Arab dia pun ada, boleh dapatkan teks Arab tu, memang ada di dalam website boleh download. Saya cuma dalam yang teks Arab tu dia salah tarikh. Tarikh lahir tu dia tulis 1305 sedangkan 1325 25. Baik. Okey. Berkata muallif, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Taala yang Maha Pemurah, yang Maha Mengasihani. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah pentadbir sin alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Selawat dan salam ke atas nabi kita Muhammad dan ke atas keluarga baginda, para sahabat baginda, dan siapa-siapa menyeru dengan dakwah baginda sehingga hari kiamat, hari pembalasan. Amma ba'du, adapun sesudah itu semua. Dia kata fahadihi muhadaratun alqaituha fi Masjid Nabawi. Dia bukan begini Maghrib, bukan Bahrain, Maghrib. Dia kata ini adalah syarahan yang saya sampaikan di dalam Masjid Nabawi dengan permintaan daripada Raja Maghrib, Raja Morocco. Fatalaba minni ba'du ikhwani taqiduha linashriha. Maka telah meminta kepada saya sebahagian daripada saudara-saudara saya untuk saya tuliskan ia dan juga sebarkan ia. Falabaitu talabahu rajian minallahi an yanfa'a biha. Maka saya pun sahut akan permintaan teman ni, kerana berharapkan daripada Allah Taala untuk memanfaatkan dengannya. Qala Allah Taala firman dalam Quran surah Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan aku cukupkan untuk ke atas kamu nikmatku, dan aku redha untuk kamu Islam sebagai agama. Zalika yaumul arafah, yaumul arafah, hari di mana Nabi bacakan ayat tersebut ada pada hari Arafah. Ada setengah para ulama mendakwa bahawa ayat ni adalah ayat terakhir turun daripada Al-Quran, berdasarkan kepada kerana Nabi SAW tunaikan haji, dan haji Nabi sekali je, dan pada hari Arafah tahun ke-10 Hijrah, Nabi SAW telah membacakan ayat ini di Arafah. Wa huwa yaumul jum'ati fi hajjatil wada', dan dia adalah pada hari Jumaat ketika hajjatul wada', haji yang perpisahan Nabi SAW. Digelar wada', hajjatul wada' sebab Nabi itulah haji pertama dan terakhir Nabi SAW, dan bahkan lepas haji tersebut tak lama Nabi SAW wafat, kan, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Mana tak lama lepas daripada Nabi bacakan ayat tersebut, mana di Arafah, dari 3 bulan lepas tu Nabi wafat. Okay. Dia kata nazalat hadil ayatul karimatu wa Nabi sallallahu waqifun bi Arafat ashiyata dzalikal yaum. Dia kata turun ayat ini, ayat mulia ini dalam keadaan Nabi SAW dan Nabi SAW berdiri di Arafah pada petang hari berkenaan, petang hari tersebut, hari Arafah. Okay. Macam dalam hadis Umar bin Khattab anhu yang disepakati dalam Bukhari Muslim, dan kita beriman, dia kata berkenaan dengan tajwid Muslim pun sama, dalam hadis Sahih Muslim mengatakan bahawa Nabi baca ayat tersebut di Arafah. Cuma para ulama khilaf, adakah ia ayat terakhir turun di Quran ataupun ayat yang terakhir turun itu adalah ayat 181 suratul Baqarah. Ayat 181 suratul Baqarah tu yang nyatakan wattaqu yawman turja'una fi ilallah, takutlah kamu akan hari kamu dikembalikan kepada Allah Taala. Ia adalah kerana dikatakan sedemikian kerana ia adalah ayat riba, akhir ayat riba, yang mana ayat riba ni adalah ayat yang terakhir turun daripada Al-Quran. So jadi ada para ulama menyatakan ayat riba itulah yang terakhir, ayat 181 itulah yang terakhir turun Al-Quran. Ada yang kata ayat ni, ala kulli hal, kalau anda kata ayat itu dah turun sekali, Nabi baca balik, ia adalah peringatan bagi semua, berkenaan kesempurnaan agama Islam telah pun selesai. Okay. Wan Nabi SAW, dan Nabi SAW dia kata wa asya sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuliha, dan hidup Nabi SAW setelah turunnya ayat ni ihda wa thamanina lailatan, 81 malam.
Pasal start daripada tarikh tersebut. Nabi berdiri kan di Arafah itu pada 9 Zulhijjah dan Nabi mati pada 12 Zulhijjah. 12 Rabiul Awal. So ikut kiraan tersebut dia kata 81 hari. 81 hari daripada Nabi berdiri di Arafah bacakan ayat tersebut, Nabi wafat 81 hari selepas itu. Wa qad sarahallahu ta'ala fi hadhihi al-ayatil karimati, dan telah menjelaskan Allah Ta'ala dalam ayat yang mulia ini, annahu akmala lana dinana, bahawa dia Allah Ta'ala telah sempurnakan untuk kita agama kita. Fala yankusuhu abada, maka dia tak mengurangkan ia selama-lamanya. Wala yahtaju ila ziyadatin abada, dan dia tak perlu kepada penambahan selama-lamanya. So agama Islam ni dah sempurna habis, tak perlu pengurangan, tak ada pengurangan. Dia takkan kurangkan ia selama-lamanya, dan tak perlukan pula kepada penambahan. Walidzalika khatamal anbiya'a binabiyina, kerana itu Allah Ta'ala menutup atau menamatkan para nabi dengan nabi kita alaihissalatu wassalam jami'a, ke atas mereka selawat dan salam Allah Ta'ala ke semua mereka semua sekali. Okay? Maksudnya memang kalikan sebenar memang Allah tutup sebab itulah, sebab ia agama yang terakhir. Mana agama yang terakhir yang sempurna, sebab penutup dia adalah Muhammad SAW, tak ada lagi nabi yang lain. Wasarah fiha aidan, dan Allah Ta'ala jelaskan juga bi annahu radiya lana al-islam dina, bahawa dia redha untuk kita Islam sebagai agama pegangan hidup, cara hidup kita, cara kita bermuamalah, cara kita berkahwin, cara kita beranak pinak, cara kita bermasyarakat. Islam itulah yang diredai untuk kita sebagai jalan. Fala yaskhatuhu abada, maka dia tak murka kepadanya, membencinya selama-lamanya. Dia redha dan takkan benci selama-lamanya. Itu janji Allah Ta'ala dalam masalah redha. Bila dia redha, dia takkan benci. Walidha saraha bi annahu la yaqbalu ghairahu min ahadin. Kerana ini Allah Ta'ala telah dengan terang-terang dia telah menjelaskan bahawa dia tak menerima selain Islam, selain daripada Islam, selain Islam, daripada sesiapa pun. Okay? Daripada siapa sekalipun. Qala Ta'ala, firman Ta'ala dalam Quran surah Al-Imran ayat 85, Allah nyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa mencari selain Islam sebagai din, itu agama, pegangan hidup, falan yuqbala minhu, maka takkan diterima daripadanya, wa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Okay. Dan Allah nyatakan dalam surah Al-Imran ayat ke-19, inna dina indallahi al-Islam. So din, agama, pegangan hidup di sisi Allah Ta'ala adalah Islam. So tak ada lain kecuali Islam. Dan dia kata wa fi ikmalid din wa bayani jami' ahkamihi kullu ni'amin darain, dan dalam penyempurnaan agama dan penjelasan bagi semua hukum-hukumnya adalah seluruh menjadi seluruh nikmat bagi dua negeri, itu dunia akhirat. Ya. Pasal penyempurnaan agama dan penjelasan semua hukum-hukumnya, dia adalah seluruh nikmat bagi dua tempat, bagi dua negeri, iaitu dunia akhirat. Walidha qala, kerana Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Ma'idah ayat ketiga, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan, aku telah cukupkan ke atas kalian nikmatku. Nikmat dah selesai dah. Pasal pada sudut itulah agama tu menjadi penyempurnaan bagi segala-galanya. Wa hadhil ayatul karimatu nassun sarihun fi anna ad-din al-islam, anna ad-din al-islami, dia kata, dan ayat yang mulia ni surah Al-Ma'idah ayat ketiga tu, dia ada nas yang jelas, nas yang nyata pada bahawa agama Islam lam yatruk syai'an yahtaju ilaihi al-khalq. Wa agama Islam ni tak tinggalkan satu benda yang perlu kepadanya sekalian makhluk, fid dunya wala fil akhirah, tidak kira dunia maupun di akhirat, illa awdahahu wa bayyanahu, berarti dia telah jelaskan ia dan diterangkan ia, kainan makana, apa sahaja, dia bersemua sudut, kebersihan, masalah apa masyarakat, semua sekali, hatta macam yang terbaru ni kan, bila kita sekarang dengan COVID-19 punya masalah, telah pun diterangkan oleh agama Allah Ta'ala. Cuma kita je tak nak ikut, dan kita kesangsian kita terhadap kejadian yang berlaku, walaupun sebenarnya ni telah ada panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita ikut panduan Nabi, selesai masalah. Tapi semua degil. Qadarallahu ma syaa fa'ala. Semua orang degil kan, semua orang ada kepala sendiri. Semua orang nak bagi idea sendiri dan terpulang. Dan berakhir dengan keadaan kita sekarang ni. Hari ni dapat nombor baru lagi tinggi tapi sebenarnya Islam dah ajarkan. So jadi dia kata Syekh Muhammad Al-Amin kata, wasanadribu lidzalikal masal, dan kita akan buatkan untuk itu contoh.
Contoh bibayani asyri masaila. Dengan menjelaskan 10 persoalan-persoalan izamin yang besar, alaiha madar dunia alaiha madar dunia, yang pada urusan-urusan 10 perkara ni kitaran dunia. Mana urusan dunia kita akan terlibat dengan tajuk ni. Minal masail, pada persoalan-persoalan allati tahumul alamu fi darain, yang merunsingkan akan alam seluruh alam pada 2 negeri, itu dunia akhirat. Wa fil ba'di tanbihun, dan pada sebahagian yang kita sebutkan ni adalah peringatan latifun, wa fil ba'di tanbihun latifun alal kull, dan pada sebutan sebahagian ni kita buat sebut 10 aja, dia kata dia adalah isyarat yang halus kepada yang keseluruhan. Okey, so dia akan bincangkan 10 perkara dalam buku ni. Kita akan masuk insya-Allah satu persatu. Pertama dia kata di sini, dia kata pertama at-tauhid. Dia akan tunjukkan Islam ni sempurna dari sudut masalah tauhid. Kemudian kedua, al-wa'zu, bimbingan, untuk peringatan, untuk membimbing manusia. Dah cukup dah. As-salisatu, ketiga, al-farqu bainal amali salihi wa ghairihi, pembezaan di antara amal soleh dan bukan amal soleh. Ar-rabi'atu, keempat, tahkimu ghairi syar'illahi bi ghairi syar'il karim, berhukum dengan selain syariat yang mulia. Apa keadaan dia? Bagaimana itu pun Allah dah terangkan dalam Islam ni. Al-khamisatu, yang kelima, ahwalul ijtima'i bainal mujtama', keadaan kesatuan di antara masyarakat-masyarakat, keadaan penyatuan bagi masyarakat. As-sadisatu al-iqtisad, ekonomi, tentang ekonomi. As-sabi'atu, tentang siasah, itu politik. As-saminatu, yang ke-8, mushkilat taslitil kufar ala muslimin, persoalan atau kemusykilan tentang penguasaan orang kafir ke atas orang Islam. Kemudian at-tasi'atu, yang ke-9, mushkilat dha'fil muslimin, persoalan kelemahan umat Islam, al-muqamatul kuffar, daripada berhadapan atau menentang orang kafir, fil adadi wal udad, pada bilangan dan juga persiapan. Al-ashiratu, yang ke-10, mushkilatul ikhtilafil qulubi bainal mujtama', persoalan atau kemusykilan tentang percanggahan hati-hati di antara masyarakat. Dalam masyarakat, kenapa hati bercanggahan? Kita makan satu benda serupa, keturunan darah kita sama, tapi kadang-kadang peliknya kita bercanggahan. So dia akan sebutkan so dia kata nuwaddihu ilajatil kal masyakili minal Quran. Kita akan terangkan penawar akan persoalan-persoalan berkenaan daripada Al-Quran. Wa hadhi isyaratun khatifatun ila bayani jami'i dzalika bil Quran. Dan ini adalah isyarat yang segera kepada penjelasan semua itu dengan Al-Quran. Tanbihan bihi ala ghairihi, sebagai peringatan dengannya kepada selain daripada apa yang kita sebutkan. Mana apa kita sebut, ini yang kita sebut, tapi selain itu juga sama. Kena faham. Semua datang daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. So dia nak terangkan kepada kita Islam ni dah sempurna. So dia akan mulakan pertama sekali dengan masalah tauhid. So kita bincang insya-Allah. Kalau kita sempat masuk banyak, kita masuk banyak. Tapi kita tidak, kita ambil 2, 3 lah, tengok berdasar banyak ni kita lepas. Baik. Pertama, amal ula, ada poin yang pertama. Islam ni agama sempurna. Sudut mana kita lihat daripada masalah pertama, wahiyat tauhid. Dia adalah tauhid. Faqad ulima bi istiqra'il Quran annahu munqasimun ila thalathati aqsam. Maka sebenarnya telah diketahui dengan pembacaan menyeluruh pada Al-Quran. Kalau kita baca Quran daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, kita dapati bahawa tauhid ni tadi terbahagi kepada 3 bahagian. Dia kadang-kadang bila sebut tentang perkara ni, banyak orang tak boleh terima. Sebab kita dah mula masuk kepada kita falsafah. So kita cuba untuk mengenal Allah Ta'ala dengan ilmu kalam ataupun logik atau mantik, dan berakhir yang kita lupa bahawa sebenarnya Allah Ta'ala berikan kepada kita Al-Quran untuk kita tengok dekat situlah panduan sebenar berkenaan tauhid. So kalau kita baca Quran daripada mula-mula Al-Fatihah sampai An-Nas, kita akan jumpa sebenarnya Quran ni menerang kepada kita tauhid daripada 3 sudut. So kita akan baca satu persatu. Baik. Al-awwalu, yang pertama, tauhid ni yang pertama, tauhiduhu jalla wa ala fi rububiyatihi, pengesaan atau menunggalkan dia yang maha agung lagi maha tinggi pada pentadbirannya, pada pentadbiran atau pengurusan dia. Dia actually kalimah Rob ni diambil daripada tuan, ataupun dipanggil sebagai pentadbir punya juga, tuan, pemilik.
Bahkan macam dalam bahasa Arab, bila seorang wanita menjadi suri rumah, dapat takbiran rumah kembali kepada dia, maka dipanggil dia Rabbatul Bait. Rabbatul Bait, tuan rumah. Tuan pentadbir, pengurus rumah. So rumah tu ditakbir dan diuruskan oleh wanita tersebut. So kalau kita faham dekat situ, kita tahu bahawa sebenarnya tajuk Rabb ni kalimah yang berpengertian dengan maksud pentadbiran pengurusan, yang mengadakan, yang mewujudkan, yang mengatur, yang menyusun. So Allah Ta'ala pertama sekali mesti dikenal, diketahui, dan bahkan dalam Quran Karim Allah Ta'ala tunjukkan dia ni adalah esa daripada masalah pentadbiran, mewujudkan, mengadakan, meneruskan kewujudan. Dia kata wahadha naw' min al-tauhid jubilat alaihi fitaru al-uqala. Dia kata bentuk tauhid yang macam ni sebenarnya telah difitrahkan, dijadikan sedia kala padanya fitrah akan orang-orang yang berakal. Dijadikan sedia sejak awal padanya fitrah orang-orang yang berakal. Siapa yang berakal, dia tengok, dia faham. Pasal kalau Allah Ta'ala firman Al-Quran dalam surah Zukhruf ayat 78, Allah katakan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanya mereka, kalaulah jika engkau tanya mereka, siapakah ciptakan mereka, pasti mereka berkata Allah. Pasti mereka kata Allah. Sebab tu bila kita tengok macam kajian yang dibuat berkenaan dengan tajuk ilmu agama yang ada, yang menyembah selain Allah Ta'ala, keseluruhannya berkitar kepada perantara. Maksud dia ada orang baik, orang soleh, orang yang dekat dengan Tuhan, dijadikan mereka perantara antara manusia itu dengan Tuhan. Baik. Ini realiti dia. Secara basic dia maksudnya kerana semua tahu tak ada siapa cipta alam kecuali Tuhan, kecuali Allah Ta'ala saja. Dan Allah Ta'ala firmankan dalam Quran dalam surah Yunus ayat 31, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar ila qawlihi faqul afala tattaqun. Katakan hai Muhammad, siapakah yang merezeki kamu daripada langit dan juga bumi? Sebab kamu dapat rezeki langit dan bumi ni, amma yamliku sam'a wal absar, ataupun yang memiliki akan pendengaran juga penglihatan. Sebab balik pada asal, apa di atas sana, contoh matahari, bulan, bintang, tidak berakal, tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkehendak. Kita ni berkehendak. Jadi kalau ikut daripada segi logik akal pun, daripada asalnya memang kepala kita akan kata tak boleh benda ni buat, sebab dia pun tak bercakap. Dia tak bercakap. Dengan sebab itu tak boleh kita nak kata bahawa matahari buat kita, bulan buat kita, bintang buat kita. Memang takkan boleh. Bahkan rezeki kita pun datang. Bahkan bila seorang tu menyembah dewa ke, kan, patung dan sebagainya, dari segi pentadbiran kononnya benda-benda ni memberikan rezeki lah atau sebagainya, kan. Dekat situ dah gagal, sebab benda yang disembah tu baru wujud. Sedangkan alam semesta ni wujud sebelum daripada benda tersebut wujud. So siapa yang membuat benda ni? Itu maksud dia. Ya, maka Allah Ta'ala kata hujung tu, qul afala tattaqun, katakan hai Muhammad, adakah tidak kalian bertakwa? Dia kata wal ayatu binahwi dzalika katsiratun, dan ayat-ayat seumpama itu adalah sangat banyak. Wa inkaru fir'aun li hadha naw fi qawlihi, dan keingkaran Fir'aun terhadap tauhid bentuk ini, iaitu pentadbiran ni, pada firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 23, qala fir'aunu wa ma rabbul alamin, berkata Fir'aun, apakah pentadbir sekalian alam? Surah Asy-Syu'ara ayat 23. Kata-kata dia bukan pasal tak kenal, tapi dia adalah mukabaratan wa tajahul, atau mukabaratun wa tajahulun. Dia adalah sikap membesar diri dan juga ignorance, sengaja tidak mahu tahu, buat jahil, buat jahil, menyombong dan buat jahil. Sebab apa? Sebab dalil dalam surah Isra 102, kan, 102, Allah tak nyatakan perbualan di antara Firaun, bila dikata kepada Firaun, kan, dia kata, Musa kata, qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basaira. Berkata Musa, demi sungguhnya engkau telah tahu, wahai Firaun, tidak turunkan benda-benda ni, apa bukti aku bawa ni, ularnya, tangan keluar bercahayanya, tongkat, semua sekali yang jadi, dan semua tu engkau tahu, tidak menurunkan itu semua, ini kecuali pentadbir seluruh langit dan juga bumi secara terang-terangan. Sebab engkau tak boleh buat, asli engkau tak boleh buat. Jadi dia tahu. Sebab tu Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Naml ayat ke-14, surah 6 ayat ke-14, Allah Ta'ala nyatakan wajahadu biha, Fir'aun ketika dia menolak
dia dan juga pengikut dia, besar bersama dia ketika menolak akan beriman dengan Musa AS. Allah Ta'ala nyatakan wajahadu biha, mereka menentang terhadapnya, wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, namun rasa yakin terhadapnya diri mereka. Maksudnya mereka rasa yakin, maksudnya hati mereka tak tahu benda itu daripada Allah Ta'ala, tapi mereka menentang juga apa? Kerana zulman wa uluwa, kerana zalim dan ingin meninggikan diri. So once kalau dia mengaku benar, maka dia terpaksa patuh pada Musa AS, terpaksa ikut agama dan juga ajaran Musa. Tapi diorang tak nak dan berdegil, maka diorang walaupun dah jelas dalam hati mereka tahu benda itu benar, tapi mereka berterusan menafikan. Ini jelas ولهذا كان القرآن ينزل بتقرير هذا النوع من التوحيد بصيغة استفهام التقرير. Kerana ini kita kata, kalau kita lihat Al-Quranul Karim turun dengan perakuan tentang tauhid bentuk ini, dengan bentuk soalan, dengan gaya atau bentuk istifham takrir, mana minta persoalan yang berbentuk perakuan. Contoh dia kaqaulihi, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat ke-10. Ditanya soalan, afillahi syakkun, adakah pada Allah ada sebarang keraguan? Adakah pada Allah, Tuhan menjadikan segala-galanya, adakah sebarang keraguan? Dia tak boleh, pasal memang akal kita akan terpaksa kata ya. Dia tak boleh tidak, kita cakap mesti macam tu. Macam baju ni kan, kalau kita kata tak ada siapa jahit, jadi dengan sendirinya. Ada lori kain, langgar lori jarum, lori benang, jadi baju. Kita akan boleh terima. Tapi bila baju tu datang, kita kata mesti ada yang buat. So alam semesta ni lebih rumit banding baju yang saya pakai, banding tuan-tuan punya komputer, banding tuan-tuan punya apa saja objek depan mata kita. Sebab badan kita, alam semesta ni lagi rumit. So tak ada, mustahil manusia tak faham, unless dia ignorance, dia saja sombong, membesarkan diri, tak nak dengar. So Allah Ta'ala biasa menekankan tentang tajuk tauhid rububiyah ni dengan lafaz seperti afillahi syakkun, adakah pada Allah ada sebarang apa? Sebarang keraguan. Okey, dalam surah Al-An'am ayat 164, Al-An'am 164, Allah Ta'ala nyatakan qul aghayrallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'in. Katakan hai Muhammad, adakah selain Allah aku cari sebagai Tuhan, aku nak dapatkan sebagai Tuhan? Adakah selain Allah aku nak dapatkan sebagai Tuhan? Sedangkan wa huwa rabbul kulli syai', sedangkan dia pentadbir semua benda. Tak boleh ada banyak, tak boleh tadbir pokok lain, tak boleh, mesti satu saja. Semua tahu. Okey, wa qaulun ta'ala firmankan surah Ar-Ra'd ayat ke-16, kul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Katakan hai Muhammad, siapakah pentadbir, siapakah Tuhan yang menjadikan, yang meneruskan kejadian, yang membantu untuk penerusan hidup benda yang dijadikan? Siapakah Tuhan yang mentadbir? Tuhan yang mentadbir, kuasa yang mentadbir seluruh langit dan juga bumi. Qulillah, jawab balik hai Muhammad, Allah. Satu je, tak ada jawapan lain. Ar-Ra'd ayat ke-16. Dia kata wa nahu dzalika li'annahum yuqirruna bihi. Itu semua datang ayat-ayat macam tu sebab mereka memperakui dengan tauhid tadi. Lepas tu saya ingatkan, saya pernah cerita dulu, seorang pemerintah aircon bukan Islam datang rumah. Ketika tu musim panas kan, musim panas, lepas tu dia repair aircon. Bila repair aircon, sambil bising, dia kata sekarang panas kan. Dia kata orang semua bising, sekarang panas lah, itulah. Dia kata kalau saya jadi Tuhan Allah pun, saya pun pening kepala. Bagi panas pun tak mau, bagi sejuk pun tak mau. Bagi sejuk bising, bagi panas pun bising juga. Ini kita kata, jadi dia tahu bukan yang ada tu bukan Tuhan. Bahkan dewa-dewa disembah tu, orang mengaku sendiri itu adalah perantara mereka dengan Tuhan. Dewa yang didewa-dewakan oleh mereka itu adalah perantara mereka dengan Tuhan. Dewa-dewa tu baik dengan Tuhan, bagi tahu pada Tuhan akan kehendak mereka. So jadi semua tu mereka perakui untuk pentadbiran, untuk menjadikan alam, memang kita tahu Allah Ta'ala aja. Hatta benda ni dahulu diakui oleh apa? Oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kan, kita nak ceritakan ketika mana dia Abrahah datang untuk serang Kaabah. Dan perjalanan Abrahah datang jumpa sekumpulan unta milik Abdul Muttalib, diambil ratusan ekor. Abdul Muttalib datang, atuk Nabi datang jumpa untuk minta balik unta-unta tersebut. Abrahah rasa hampa bila ingatkan, tengok bila Abdul Muttalib datang dengan karismatik yang dia ada, tiba-tiba minta unta. Lepas tu Abdul Muttalib jawab, bila Abrahah kata engkau hampakan aku tengok rupa kau hebat, tiba-tiba engkau datang minta unta saja, kami nak robohkan tempat ibadat engkau, kenapa engkau tak sibuk benda tu? Lepas tu Abdul Muttalib jawab, jawapan dia simple je. Dia kata apa? Inama ana rabbul ibil, aku ni cuma tuan unta.
Walil bait, rumah yang kau nak seroboh tu ada Rabb. Yahmi, dia akan lindung. Dia akan lindung. So masa dia diorang tahu tentang Allah Ta'ala. Cuma nanti kita akan masuk pada bab kedua berkenaan tajuk masalah. Dah tahu Allah Ta'ala yang mentadbir, kenapa pada selain dia kita berikan akan ibadat. Okey, dia kata wa hadha naw' min at-tauhid lam yadfa'il kufar. Dia kata tauhid bentuk ini tak manfaat untuk orang kafir. Hanya mengaku Allah itu Tuhan tidak manfaat. Kenapa? Li'annahum lam yuwahhiduhu jalla wa ala fi ibadatihi. Kerana mereka tak mentauhidkan atau mengesakan dia jalla wa ala yang maha agung lagi maha tinggi pada pengabdian diri kepadanya. Sepatutnya kita kena esakan Allah Ta'ala pada ibadah jugalah. Kalau tahu Allah Ta'ala Tuhan, kenapa kita tak satu kepada perkara tersebut? Sebab tu kalau setakat kata Allah itu Tuhan dah dapat, macam orang belajar ilmu hakikat, makrifat, kenal Allah itu Tuhan, tak cukup. Sebab dia ada apa? Pengabdian diri. Awak kenal Allah Ta'ala satu benda, Allah Ta'ala nak abdikan diri kepada dia, awak nak abdikan diri, nak esakan Allah Ta'ala tadi dalam pengabdian diri. Itu benda tuntutan Allah Ta'ala kepada kita. Ini benda yang kita kata sering manusia ni terlari. Dia sibuk cari kenal Tuhan, tapi tak pernah belajar untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Sibuk dengan kenal Tuhan, nak kenal Tuhan, ilmu makrifat kan. Makrifatullah, untuk kenali lah, makrifat ini, makrifat itu, wali sekian wali ini. Dia lupa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak sibukkan berkenaan masalah kenal itu. Sebab kenal tadi orang kafir pun kenal. Orang kafir pun kenal. Tapi masalah sekarang ni adalah apa? Masalah pengesaan pada ibadat. Kama qala, macam Allah firmankan dalam Quran surah Yusuf ayat 106. Ayat 106 Allah nyatakan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah beriman kebanyakan mereka dengan Allah melainkan mereka apa? Menyekutukan terhadapnya. Dalam keadaan musyrik. Mereka beriman, kebanyakan mereka tak beriman kecuali dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah Ta'ala. Iman mereka maksudnya dalam masalah kepercayaan pada Allah Ta'ala pentadbir, menjadikan alam, ia ada. Tapi dalam masalah pengabdian diri, rayuan, permintaan, tak wujud. Okay. Lepas tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Az-Zumar ayat ketiga, orang-orang yang menyembah selain Allah Ta'ala di kalangan orang-orang soleh, malaikat ke nabi ke, dia sembah. Dia kata bila dikatanya pada mereka tak mengesakan Allah Ta'ala dalam pengabdian diri, dia kata apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidak kami sembah mereka, itu yang sembah selain Allah Ta'ala ni, wali ke nabi dan sebagainya, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala lebih dekat lagi. So sini masalah dia. Sebab kita sepatutnya mengesakan Allah Ta'ala pada pengabdian diri, sebab kita dah tahu. Tapi ini sebab tu kenal Allah Ta'ala, tahu Allah Ta'ala, tapi sembah selain dia. Okay. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Yunus ayat 18. Surah Yunus ayat 18 Allah Ta'ala nyatakan, wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka berkata, inilah dia pemberi syafaat untuk kami, pemberi perantara untuk kami di sisi Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW diperintah Allah Ta'ala, qul atunabbi'una Allah ma la ya'lam. Katakan, hai Muhammad, adakah kalian nak beritahu kepada Allah Ta'ala apa yang tidak diketahui? Pasal Allah Ta'ala ciptakan segala-galanya, dia tahu. Kalau betul itu adalah pemberi perantara antara kamu Allah Ta'ala, tak perlu kamu nak terangkan, Allah Ta'ala tahu. Tapi oleh kerana bukan benda yang Allah Ta'ala jadikan perantara, maka kalian punya kata-kata tersebut patah balik kepada diri kalian sendiri, tak ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memandai-mandai ke atas Allah Ta'ala, benda yang Allah Ta'ala tidak pernah letakkan. Ini surah Yunus. Baik. So jadi itu bahagian pertama. Bahagian pertama, tajuk kita masih tajuk pertama. Bentuk pertama tauhid yang berbentuk itu adalah tauhid rububiyah. Okey. An-naw' tsani, bentuk kedua tauhid, nak katakan sempurnanya agama ni, tauhid pengesaan Allah Ta'ala ni, tauhiduhu jalla wa ala fi ibadatihi. Pengesaan dia yang maha agung lagi maha tinggi pada pengabdian diri kepadanya. Dia kata wa huwal ladzi waqa'at fihi jami'ul ma'arik bainar rusuli wal umam. Ia adalah tauhid yang terjadi padanya kesemua pertembungan di antara para rasul dengan umat-umat masing-masing. Semua rasul bertemu dengan umat masing-masing dengan sebab tajuk ni lah. Bukan tajuk masalah mengaku Allah Tuhan, tak. Masalah mengesakan Allah Ta'ala sahaja dalam ibadat. Wa huwa alladhi ursilat ar-rusulu litahqiqihi. Dan ia tauhid yang berbentuk pengabdian diri ni, ia adalah tauhid yang diutuskan para rasul demi merealisasikannya. Para rasul-rasul datang untuk mengajarkan kita sembah hanya Allah. Kalau kata kenal Allah itu ada pencipta pentadbir. Saya ingatkan seorang Ichio Kaku.
yang apa, pakar fizik US yang buat string theory, dia actually tak pernah beriman ada di Tuhan. Bahkan bila orang-orang macam ni kan, dia ni ke ataupun apa, Neil Tyson deGrasse ke, apa pakar-pakar astronomi, pakar fizik, pakar math ni, matematik, diorang kadang-kadang sering dia pasal pandai sangat kiraan. Orang ingat diorang genius, diorang tanya berkenaan dengan akhirat, tentang Tuhan dan sebagainya. So Ichiro Kaku yang Jepun yang duduk di US ni tak pernah mengaku Tuhan ada until 2016 kot, tak salah saya, 16 ke 17, dia telah mengisytiharkan kata-kata dan satu rakaman video. Dia kata apa? Dia kata kalau korang kata ada Tuhan, ada pentadbir alam ni, yang dia kata sayang, benci, marah, kan, apa beri kebaikan, tak beri kebaikan dan sebagainya, aku tak terima, dia kata. Tapi kalau sekiranya korang kata ada pentadbir yang mengatur, yang menyusun alam ni, aku terima. Dia boleh terima. Sebab apa dia belajar daripada fizik, daripada ilmu fizik yang dia belajar, memang alam semesta ni takkan boleh jadi dengan tak sengaja, mesti diatur dengan ketelitian yang tepat. So bila benda tersebut kan, dalam kepala dia ada ukuran berkenaan, dia alam semesta tak boleh jadi dengan sendiri. So dia terpaksa kata memang ada yang mengatur dan menyusun, tak boleh datang dengan tak sengaja. Cuma problem yang kita kata sekarang ni, yang diorang tak boleh terima adalah kena abdikan diri kepada Tuhan yang satu tersebut. Itu problem yang berlaku. Sebab Rasul-Rasul datang mengajar kita untuk itu. Dia kata wahasiluhu, dan hasil dia, keputusan dia adalah huwa makna la ilaha illallah. Tauhid yang berbentuk ibadat ni adalah pengertian, ia adalah pengertian la ilaha illallah. Dia adalah pengertian bagi la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Wa huwa mabniyun al aslain, dan kalimah la ilaha illallah ni terbina di atas dua usul. Huma, dia adalah an-nafyu wal itsbat, penafian dan juga penetapan. Kita nafi dan juga kita tetapkan daripada min la ilaha illallah, daripada la ilaha illallah. Fa makna nafi minhu, makna yang dinafikan daripada kalimah la ilaha illallah tu adalah khal'u jami'i aw anwa'il ma'budat ghairillah ta'ala fi jami' anwa'il ibadati kainatan makanat. Dia kata mencabut. Okay, maksud dia bila kita nafi tu, kita cabut semua bentuk sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala pada semua bentuk ibadat. Pada semua bentuk ibadat. Dan ibadat tu kita tahu, doa kita ibadat, rayuan hati kita ibadat, takut kita ibadat, harap kita ibadat. Ibadat ni bukan hanya sujud, rukuk, bukan hanya solat, puasa, zakat, haji. Bukan hanya solat, puasa, zakat, haji. Bahkan ibadat kita, pergantungan kita dengan Allah Ta'ala tu ibadat. Pergantungan. Jadi kalau kita berikan kepada selain Allah Ta'ala, pertama sekali semua bentuk, apa saja bentuk, kan dewa ke, api ke, sekian ke, malaikat ke, nabi ke, wali ke, semua kita kena buang. Demikian juga daripada semua bentuk ibadat, pengharapan, doa, ketakutan, rayuan, tak boleh ada, tidak boleh ada sikit pun. Tak kira apa saja sembahan tadi, apakah dia, apa saja, apakah dia, tak boleh. Ini yang benda kita sebut tentang wala' wal bara' kan. Bila kita datang dengan masalah iman tadi, kita kena ada masalah kesetiaan pertama kepada Allah Ta'ala. Nafikan semua sembahan selain Allah Ta'ala, tak boleh iakan selain agama Islam sebagai agama. Ini orang tak boleh pegang. Dulu dia kata lagi betul lah, dia sembah apa, okeylah tu, terpulanglah pada Allah Ta'ala nanti. Allah Ta'ala lah akan hukum kita. Sedangkan Allah Ta'ala isytiharkan Islam agama yang sempurna. Mana mungkin kita boleh lari pada Islam, cari pada yang lain. Ini masalah kita perhatikan kat sini. So, jadi first thing first, bab nafi. La ilah, tiada ilah, dan tiada layak disembah, tiada sebarang sembahan pada apa-apa cara penyembahan, pada apa-apa cara ibadat. Tak boleh ada siapa-siapa, tak boleh ada siapa kecuali Allah Ta'ala saja. Wa ma'na itsbat, dan juga makna penetapan minha daripada la ilaha illallah itu adalah huwa ifraduhu jalla wa ala wahdahu. Dia adalah penunggalan dia, tunggalkan dia yang maha agung, maha tinggi, hanya dia. Bijami anwa ibadati, dan kesemua bentuk ibadat. Termasuk macam doa lah. Kenapa bagi pada wali? Kenapa minta pada Nabi? Allah Ta'ala nak pada kita untuk hanya dia disembah. Kenapa kita kena lari-larikan pada wali inilah, seru Syekh Sejenar lah, Syekh inilah, Syekh Abdul Qadir Jailani? Kenapa?
So Allah Ta'ala hanya dia patut dapat akan bentuk ibadat tadi. Rayuan, pengharapan, ketakutan mesti ada pada dia saja. Doa, ya. Tapi ala wajhil ladzi syara'a ayyubada bihi, di atas bentuk, bila kita kata tunggalkan Allah Ta'ala dengan semua bentuk ibadat, di atas bentuk yang disyariatkan agar dia diabdikan diri kepadanya. Mana apa yang Allah Ta'ala syariatkan, dia cara tersebutlah yang buat cara-cara baru. Wajhul Quran fi hadha an-naw, dan keseluruhan Quran sebenarnya datang dalam bentuk ini. Tajuk berkenaan dengan tajuk apa? Pengabdian diri kepada Allah Ta'ala dalam masalah ibadat. Ada masalah mengisahkan Allah Ta'ala dalam masalah pengabdian diri. Mengisahkan Allah Ta'ala, tunggalkan Allah Ta'ala dalam masalah pengabdian diri. Allah Ta'ala firmankan dalam Quran dalam surah An-Nahl ayat 36. Allah Ta'ala nyatakan, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula." Demi kami telah utuskan pada setiap umat akan seorang rasul. Dan semua rasul yang datang tu, seruan mereka adalah ani'budullah, hendaklah kamu semua menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah akan taghut, apa-apa sembahan selain Allah Ta'ala. Apa-apa sembahan selain Allah Ta'ala tinggalkan. Ni jelas, tak ada sebarang kepelikan. Betul kan bila orang dengar bila kita marah dengan orang pergi sibuk percaya tangkal ke, percaya sekian ke, buat rekaan apa wafak ke dan sebagainya, percaya tasbih ke, gantung kat tengkuk ke, pakai cincin ke, baca kain kokak ke, semua kita tolak tadi sebab kita nakkan hanya Allah dijadikan sebagai tempat pergantungan. Yang peliknya mereka tak nak ikut yang ini, ikut kepada sipi-sipi syirik, kemudian kata tak ada, kita bukan musyrik. Ini masalah sebenarnya. Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Surah Al-Anbiya ayat 25 Allah Ta'ala nyatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidak kami utuskan sebelum engkau, hai Muhammad, sebarang rasul, tak kami utuskan sebarang rasul sebelum engkau, melainkan nuhi ilaih, kami pasti akan wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, sungguhnya tiada ilah, tiada sembahan kecuali aku, itu Allah Ta'ala. Fa'budun, maka abdikanlah diri kamu semua kepadaku. Abdikanlah diri kamu semua kepadaku. Ya. Dan dalam ayat lain dalam surah Al-Baqarah ayat ke-256, 256. Lepas ayat 255 ayatul kursi. Ayat kursi 255, ayat 256 lepas dia. Kan Allah katakan dalam isi ayat tersebut, faman yakfur bit taghut, barang siapa yang kufur terhadap taghut, apa-apa sembahan selain Allah Ta'ala, kufur, kena ingkari, serta keluas ke, kan ponggal ke, apa ke sama sekalipun, kan semua sekali kita tidak redha, kita tidak setuju, sebab hanya Allah Tuhan yang sebenar. Ya, bunyi tak sedap, orang kata tak sedap, sebab tu Nabi SAW dimusuhi. Tajuk yang menyebabkan Nabi SAW dibenci adalah kerana kita dibawa tauhid inilah, tauhid berkenaan dengan hanya Allah disembah. Kalau berkenaan dengan tajuk masalah macam kita sebutkan tadi kan, masalah kata Allah Ta'ala pentadbir alam, kita semua terima, tak ada hal. Tapi kalau nak esakan Allah Ta'ala, sembah hanya dia, rayu hanya dia, kat sini masalah lah, kita gaduh dengan semua. So ini yang dibuat oleh para anbiya, ini yang dibuatkan oleh Nabi, sampai baginda dibenci, dicerca, dihina, diseksa dan sebagainya, baginda SAW punya dan para sahabat, sebab kerana mengisytiharkan tauhid ibadat. Bukan masalah Allah itu Tuhan, Allah itu Tuhan, diorang ada. Bapak Nabi SAW nama Abdullah. Nama Abdullah itu common. Nama Abdullah dalam orang Arab sebelum Nabi lahir adalah common, adalah nama yang normal, yang biasa dipakai oleh siapa saja. So balik pada asal kita sebut kat sini kan, memang kita kata taghut ni apa sembahan Allah Ta'ala kena nafikan. Barang siapa kufur terhadap taghut wa yu'min billah, dan beriman dengan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan tali yang kukuh. Siapa kufur dengan taghut, iman dengan Allah, dia tak boleh iman dengan Allah saja, dengan kufur juga dengan taghut, kena nafikan. Sebab tu kita kata la ilaha illallah tu hanya terrealisasi dengan kita nafikan selain Tuhan selain Allah Ta'ala, bukan kita mengaku Allah itu Tuhan. Bahkan kadang-kadang salah faham yang berlaku, ada yang orang terjemahkan apa, bila illallah dia kata laisal mawjud illallah, tiada wujud kecuali Allah Ta'ala. Rosaklah. Pasal dia tak ada sebarang itu, penafian dia bukan masalah wujud, atau penafian masalah pencipta. Yang kita nakkan sekarang penafian masalah apa? Layak disembah. Kita nafikan semua, tak ada siapa layak disembah kecuali hanya Allah.
Ini baru betul. Okay. Dan tak nyatakan dalam surah Az-Zukhruf ayat 45, was'al man arsalna min qablika min rusulina, dan tanyalah hai Muhammad kepada siapa-siapa kami utuskan sebelum engkau dari kalangan rasul-rasul kami, aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun, adakah kami telah jadikan selain Tuhan yang penyayang Ar-Rahman, Tuhan yang penyayang tu, Tuhan-Tuhan yang disembah, ada tak kami jadikan? Tak ada seorang pun para anbiya membawa kepada akidah atau kepercayaan untuk menduakan Allah Ta'ala dalam ibadat. Tak pernah. Tak ada kata doa pada Allah, doalah pada aku, mintalah pada aku juga, kerana akulah tempat untuk kau minta. Tak ada seorang para anbiya cakap macam tu. Minta pada Allah Ta'ala, harap pada Allah Ta'ala, takut pada Allah Ta'ala. Itu yang mereka ajar. Tapi zaman kita sekarang ni dah lari bab ni. Ini sebenarnya yang kita kata bila kita ceritakan tajuk masalah apa tauhid ni, dia sempurna. Tak ada perlukan kepada yang lain untuk penjelasan, untuk pemahaman. Yang pertama, kita setuju takbir alam semesta Allah Ta'ala, jadikan alam semesta Allah Ta'ala. Tapi kedua, yang ini masalah, kita kena hanya sembah dia, bukan pada yang lain. Kalau kita percaya dia menjadikan alam, kita sembah yang lain, apa cerita dia? Nampak sangat tidak kontradik dengan masalah pengakuan diri kita. Kita akui dia Tuhan, pentadbir alam yang menjadikan segala-galanya, semua benda berada di dalam dan kekuasaannya, jajahan dia. Tapi kita minta selain Allah Ta'ala untuk mendapatkan keselamatan, perlindungan, pertahanan, rezeki dan sebagainya. Kan pelik. Ini kepelikan yang berlaku. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Anbiya 108. Allah Ta'ala nyatakan, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fahal antum muslimun. Katakan hai Muhammad, hanya senya, tak ada lain, hanya senya, yuha ilayya, diwahyu kepadaku, annama ilahukum ilahun wahid, hanya senya Tuhan kalian ada Tuhan yang satu, fahal antum muslimun, mana ilah kamu yang kamu layak sembah hanya satu saja. Tak ada ilah tu dua. Tak ada tempat pergantungan, tempat pengharapan, tempat doa dua, tak ada. Satu je. Fahal antum muslimun, adakah kalian akan Islam? Wal ayat fi hadha kathiratun jiddah, dan ayat-ayat pada perkara ini amat banyak. Kata Syekh Muhammad Amin Syangkiti dia kata. Okey, now yang ketiga, bentuk ketiga. Bentuk kita tauhid. Masa kalau kita kata Allah Ta'ala jadikan alam, okey setuju. Sekarang ni kita sembah Allah Ta'ala, okey setuju. Sekarang ni bab lain tak? Bab ketiga. An-naw'u tsalitsu, bentuk yang ketiga, wa tauhiduhu jalla wa ala fi asma'ihi wa sifatihi. Dia adalah mengesakan Allah Jalla wa ala pada nama-nama dia dan sifat-sifat dia. Mana pada nama Allah Ta'ala, pada sifat dia, dia tunggal. Tidak ada siapa yang berkongsi dengan dia dalam nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Okay, dia kata, dia terangkan. Maksud kita mengesakan Allah Ta'ala dalam sudut nama dan sifat. Dia kata, hadha naw'u min at-tauhidi yang bani ala aslain kama bayyanahu jalla wa ala. Dia kata, bentuk tauhid yang ini, yang kita ketiga ni, terbina di atas dua usul atau dua asal. Dia kata yang kama bayyanahu, macam diterangkan ia oleh Jalla wa Ala, dia maha agung lagi maha tinggi. Okay. Apa dua usul tadi? Bila kita kata kita mentauhidkan Allah Ta'ala pada nama dan juga sifat dia. Pertama, al-awwal yang pertama, wa tanzihu ta'ala an musyabahati sifatil hawadithi. Kita menyucikan Allah Ta'ala daripada keserupaan, menyerupai sifat-sifat yang baru. Maksudnya bila dia mendengar, dia melihat, tapi takkan serupa dengan yang makhluk buat. Dia sayang, dia marah pun sama juga, tak sama dengan apa makhluk buat. Allah Ta'ala ada contoh yang lebih baik. Walaupun Nabi kadang-kadang Nabi berikan contoh untuk orang faham. Macam Nabi kata kepada para sahabat melihat kepada seorang wanita dalam peperangan, disusukan anak di depan orang ramai. Nabi kata, adakah kalian rasa wanita ini akan campak anak dalam api kalau dia berupaya untuk tidak? Dia boleh tidak campak? Akan merasa dia akan campak tak anak dalam api? Para sahabat kata tidak, ya Rasulullah, dia takkan mampu. Nabi kata Allah lebih sayang hambanya banding wanita ni sayang anak dia. Maksudnya kita boleh gambarkan sifat, tapi Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. So kita kena asingkan. Kita boleh serupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Macam Allah Ta'ala, macam saya tak boleh. Apa saya buat macam ni, tak macam Allah Ta'ala tak boleh. Dia tak boleh samakan langsung. Ini penyucian. Pengesaan Allah Ta'ala, kita bersihkan daripada keserupaan dengan sifat-sifat yang baru. Namun begitu ada kedua pula. Wasani yang kedua, wal iman bi kulli ma wasafa bihi nafsah. Ia adalah percaya atau beriman dengan semua yang disifatkan dengannya diri dia. Kalau dia kata dia berkata-kata, dia berkata-kata lah. Kalau dia kata melihat, melihatlah.
awasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, ataupun apa disifatkan ia dengannya oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut Allah Ta'ala macam mana, Allah Ta'ala buat apa sebagainya kan. Bila Nabi ceritakan, kita terimalah. Hakikatan, secara hakiki, la majaza, tidak di atas bentuk apa, kiasan ataupun bentuk metafor, bukan, memang realiti, hakiki. Tapi ala wajhil laiki bi kamali wa jalalihi, di atas bentuk yang layak dengan kesempurnaan Allah dan keagungannya. Mana dia bercakap dengan cara yang termulia bagi dia. Dia mendengar dengan cara lebih mulia berbanding cara kita. Tak boleh kita samakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Tapi tidak kita nafikan perbuatan tersebut. Sifat itu ataupun asma atau sifat itu tidak kita nafikan. Kita terima. Pasal Allah Ta'ala kata dia lah. Kita faham lah. Macam Nabi kata sayang. Nabi bayangkan, bandingkan dengan sayang seorang ibu kepada anak. Nabi kata Allah lebih sayang hamba dia banding macam sayang anak dia. So cara itu kita faham. Pemerian tadi kita tahu maksud kita tahu, tapi kadar kita tak tahu. Kita tahu maksud, tak tahu kadar, tak tahu cara. Wa ma'lum annahu la yasifullahu a'lam, la yasifullahu a'lama billah binallah. Dia kata wa ma'lum, dari sini diketahui, la yasifullah, tidak menyifatkan Allah Ta'ala, tak memerikan Allah Ta'ala, tak berikan karakter, menceritakan tentang Allah Ta'ala. A'lamu, lebih tahu, billah, terhadap Allah, minallah, berbanding Allah Ta'ala sendiri. Jadi dia lebih tahu tentang diri dia. Bila dia cerita pada kita, dia patut kita peganglah. Okey. Wala yasifullahu ba'dallahi, dan tiada menyifatkan Allah Ta'ala sesudah Allah Ta'ala sendiri. A'lam billah, lebih tahu tentang Allah Ta'ala min Rasulillah, berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu jalla azza wa jalla yaqul, dan Allah azza wa jalla berfirman an nafsi, tentang dirinya, surah Al-Baqarah ayat 140. Qul a'antum a'lamu amillah, adakah kalian lebih tahu ataupun Allah? Allah tahu, kalian lebih tahu. Ini masalah dia. Sebab kita kat sini yang kita, bila yang apa Syekh kita ni Muhammad Al-Amin ni, dia cuba nak fahamkan, kalau Allah Ta'ala sifatkan, kita perlu berlari kepada interpretasi ilmu kalam ke, Greek lama ke, untuk faham dalil, untuk faham nas. Teks yang difahami itu dah jelaskan dah. Cuma masalah sekarang ni, kita tak tahu kadar, kita tahu cara, kita tahu maksud, tapi tak tahu cara. Sebab Allah Ta'ala tak ada bandingan. Tapi kita tahu kalimah, you know the word, you don't know how. Awak tahu kalimah tapi tak tahu cara. Maksud tahu tapi tak tahu cara, itu je. Tak ada sekali-kali kita menyifatkan Allah Ta'ala turun daripada makhluk, macam nanti jadi macam golongan Jahmiyah kan, dia buang semua tak ada. Allah Ta'ala tak sayang, tak benci. Tengok Allah Ta'ala sebut tentang Allah Ta'ala sayang. Innallaha yuhibbul muttaqin kan, Allah Ta'ala sayang orang bertakwa, suka orang bersabar. Allah Ta'ala sebutkan yuhibbul mu'minin dan sebagainya. Tapi kita kata tak ada. Allah Ta'ala kata ada, kita kata tak ada. Kita tahu ke Allah yang tahu? Kita tahu ke Allah yang lebih tahu? Ini masalah dia. Dan Allah Ta'ala firmankan wa yaqulu an rasulihi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala firmankan mengenai rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala firmankan wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah dia bertutur daripada keinginan diri. Bukan hawa nafsu, hawa diri dia, keinginan diri dia. In huwa illa wahyun yuha, tiada ia kecuali wahyu yang diwahyukan. Mana apa yang disebut oleh Muhammad, ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada perkara-perkara berkaitan Allah Taala punya zat atau asma atau sifat, yang tak boleh seorang tu datangkan dengan lebih baik penjelasan berbanding penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia kata dia boleh tahu lebih, dia mengatasi Nabi lah. Ini problem dia. Dan bentuk apa sekalipun, dia kata Allah ada bertempat, tanpa bertempat, dia cakap macam-macam. Benda tadi bukan apa Nabi ajar. Nabi tak pernah ajar. Nabi tak pernah ajar kan? Yang Nabi ajar pada kita, Allah Ta'ala di atas. Para sahabat berkata Allah Ta'ala di atas. Tak ada siapa kata sebaliknya. Ini antara benda yang pernah disebut oleh Syekh Ali Jabir ya rahimahullah, yang meninggal pada hari ini, yang mana beliau sebenarnya ada satu dialog, satu rakaman, bila ditanya berkenaan Allah di mana, kata yang betul dia di atas lah, dia kata. Takkan di bawah pula di dalam alam ini. Dia antara orang yang kita panggil lahir daripada Madinah, tapi berkhidmat, banyak berkhidmat di Indonesia. Banyak sebenarnya panggil ilmu-ilmu yang usaha yang dia buat untuk menjadikan Indonesia ni peka dengan Quran. Kan hafiz cilik dan sebagainya. Kita kat Malaysia tak ada. Kita kat Malaysia tombak, ajar budak menari dan sebagainya. Budak-budak menari akan menyanyi hebat.
Di sana diorang boleh buat satu keadaan antara jasa lah Syekh Ali Jabir ni. Dia jadikan kontes dan sebagainya untuk menggalakkan budak-budak ni untuk menghafal Al-Quran. Ini benda yang banyak benda dia buat. Kalau kita hari demi hari banyak meninggal orang-orang yang baik, yang tinggal ahli politik yang ngek, dan juga ahli teori konspirasi yang gila. Itu je. Yang lain semua tak ada. Pelik kan? Kita yang baik ni tinggalkan kita, yang berjasa, yang banyak buat kerja untuk agama. Yang tinggal adalah orang pelik-pelik ni. Yang sibuk dengan duit pagi, petang, siang, malam. Bila tertutup jadi restoran tak boleh berniaga, terusnya ada teori konspirasi. Ini masalah. Soalan kuliah kena faham maksudnya kita faham kalimah. You know the word, you don't know how. Itu maksud bila kita kata dan Nabi SAW tak ada siapa boleh cerita tentang Allah Ta'ala lebih baik daripada Nabi SAW ceritakan. Faqad bayyana Allah Ta'ala nafil mumathalati anhu biqaulihi laisa kamitslihi syai'. Maka sungguhnya telah menjelaskan Allah Ta'ala penafian tentang keserupaan. Contoh, memberikan contoh daripada Allah Ta'ala dengan firman-Nya laisa kamitslihi syai', tiada seumpamanya, tak ada seperti seumpamanya sesuatu pun. Seperti seumpamanya, kamitslihi, seperti yang seumpamanya, tak ada. Untuk kata macam mana, tak ada. Tapi wa bayyana itsbatas sifat lahu 'alal haqiqati, tapi dia jelaskan penetapan sifat-sifat untuk Allah Ta'ala di atas hakiki. Biqaulihi wa huwas samiul alim, sambungan ayat tu, dia maha mendengar lagi maha melihat. Samiul basir, wahai samiul basir, dia mendengar dan dia melihat. Walaupun tak ada keserupaan kita faham, kita tahu, tapi kalimah dengar dan lihat kita faham. Cuma tidak kita buang sifat tersebut. Kan? Bila kita tanzih Allah Ta'ala, kan kita isbat bila takwil, bila tamsil. Kan? Atau bila takwil dia kata wa tanzih, bila ta'til, bila kita bersihkan Allah Ta'ala, tak kita buang sifat-sifat Allah Ta'ala hanya kerana nak menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini salah. Allah Ta'ala sebut tentang diri dia tak ada keserupaan, namun begitu dia sebutkan juga dia maha mendengar lagi maha melihat. Asy-Syura ayat ke-11. Maka fa'awwalul ayati yaqdi bi adami ta'til. Mana awal ayat tu dia memberikan pengertian pengertian penjelasan ayat tu memberikan kemestian bahawa tidak ada pengabaian maksud. Fayatadihu min ayati, maka nyata daripada ayat itu anil wajiba, bahawa yang wajib adalah isbatus sifati haqiqatan min ghairi tamthil. Kita isbatkan, kita tetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala secara hakiki dengan tanpa contoh. Isbat bila tamthil, kan? Tapi tanzih bila ta'til. Kita esakan Allah Ta'ala, bersihkan dia, sucikan dia, tapi tanpa mengabaikan akan maksud-maksud apa yang dia firmankan kepada kita. Wa nafil mumathalati min ghairi ta'til, dan kita nafikan keserupaan dengan tanpa kita mengabaikan atau membuangkan akan maksud. Kita tahu kalimah, tak tahu cara, itu je. Wa baina ajzal khalqi anil ihatati bihi jalla wa ala, dan dia telah menjelaskan kelemahan sekalian makhluk daripada meliputi terhadapnya yang maha agung dan maha tinggi. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, Taha, dan surah Taha ayat ke-110 surah Taha ayat ke-110, Allah Ta'ala katakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dia Allah Ta'ala mengetahui apa di hadapan mereka dan di belakang mereka. Wala yuhituna bihi ilma, tapi mereka tidak meliputi terhadapnya satu ilmu pun. Kecuali apa dia beritahu, maka adalah pengetahuan kita. Jika tak beritahu, tak tahulah kita apa-apa. Itu yang basic dia. Bukan kita pakai akal kita cuba menjelajah, memahami, mencari-cari tentang zat atau sifat atau asma Allah Ta'ala luar daripada batasan dia. Jadi kat sini sebenarnya, kita faham kat sini, sememangnya ia adalah jelas bahawa untuk sudut pengesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tauhid, Islam telah sempurna. Tak perlukan kepada falsafah, tak perlukan kepada ajaran-ajaran lain, tak perlu pada meditasi. Macam ada seorang orang kita Islam sanggup masuk ajaran Hindu dan sebagainya untuk mendapatkan pengetahuan tentang penirvana lah, apa dan sebagainya lah. Ini semua adalah kegagalan yang sangat besar, sebab Islam adalah sempurna. Bila kita disuruh untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua sudut tentang tauhid tadi, Al-Quran ataupun Allah Ta'ala dalam agama ini telah jelaskan, tidak tinggal satu sudut pun. Cuma kita saja yang tidak mempelajari, masih lagi tergagau-gagau. Yang peliknya sampai sekarang, belajar
untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, tapi makin apa? Makin sesat. Belajar kenal Tuhan, last sekali dia jadi Tuhan. Belajar kenal Tuhan, tiba-tiba tinggalkan ajaran Muhammad SAW. Ni kepelikan yang sangat pelik. Macam mana boleh jadi sedemikian? Unless apa? Mereka mencari bukan daripada apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala dan juga disampaikan oleh Rasul SAW. Sebab agama Islam dah sempurna. Bila orang tu lari kepada selain ni, yang pelik. Datang mana? Maksudnya dia tak ikut Islam yang betul. Saya ingatlah macam apa, salah seorang Allah Ta'ala yang dia ceritakan, dia kata dia dah buat semua benda dia dah masuk. Sebut je ajaran apa, hakikat ke makrifat ke tarikat ke, semua dia masuk dah. Dan ambil ijazah sini, pergi ke Indonesia, ambil ijazah sanad untuk zikir dan sebagainya, semua dia ambil. Kalau sembang dengan dia, zikir nafas, zikir tulang, zikir urat, zikir daging, zikir otot, zikir bulu, semua ada. Semua zikir ada. Tapi last sekali bila dia sedar terhadap kebenaran Islam, maka dia kata apa? Semua benda dia buat kecuali apa? Balik kepada Quran dan Sunnah. Dia balik kepada Quran dan Sunnah, baru dia faham rosaknya apa segala yang dia belajar sebelum ni. Jadi macam tu keadaan kita. Macam nama kita sekarang kan belajar berzikir Allah Ta'ala, tapi jadi gila. Macam mana? Ini menunjukkan bahawa ada kesilapan. Sebab para sahabat Nabi SAW terima Islam daripada Nabi, tak ada seorang pun gila. Tak ada seorang pun gila. Serius. Yang awak pergi masuk pondok ke mana sebagainya, tarikat, amalkan zikir, jadi gila. Mana itu bukan Islam yang datang. Sebab Islam yang datang sempurna. Tak ajar kita jadi gila. Tak jadikan kita putus daripada masyarakat. Tak pernah ada. So dengan sebab itu, bila kita bincangkan bab tauhid, pengesahan Allah Ta'ala, ini satu sudut. So, Allah Ta'ala ciptakan kita untuk mengabdikan diri kepada dia, untuk kita mengesakan dia, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi sudut pada tajuk itu sebenarnya telah diliputi dalam Al-Quran daripada semua aspek dia. Allah Ta'ala sebagai pentadbir, hak dia sebagai Tuhan yang patut disembah, dan kemudian keimanan hamba-hamba dia terhadap nama dan juga sifat dia mestilah di atas bentuk yang dikehendaki. Maksudnya dia dia nafikan keserupaan tapi tanpa mengabaikan maksud, nama pengertian diberikan. Demikian juga dia dia isbatkan sifat dengan tanpa sebarang contoh. Tanpa contoh. Dia isbat tapi tak ada contoh. Tapi dia tanzih pun dengan tanpa ta'til. Dia bukan bersihkan Allah Ta'ala daripada keserupaan lalu dia buang semua kalimah. Itu tak wujud juga. Ini dia sudut masalah tauhid saja malam ni ya. So insya-Allah nanti kita sambung kemudian berkenaan dengan persoalan kedua tentang agama Islam datang, iaitu berkenaan dengan bimbingan. Okey. Okey, saya tengok soalan balik. Pangi hadir, di sini hadir terjemahan kitab. Terima kasih Nadia Husna, terima kasih kerana berikan. Siapa yang nak download boleh ambil kat situ. Dan semua Allah beri pahala kepada daurah ilmiah punya tim yang terjemahkan, dan semoga Allah jadikan perkara ini manfaat untuk semua insya-Allah. Okey. Ipoh bla 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 kejap. Okey. Jangan lupa siapa-siapa. Ustaz, ada berapa ramai orang digelar Taghut ini? Tak, Taghut ni adalah apa-apa disembah selain Allah Ta'ala. Apa-apa sembah selain Allah Ta'ala dipanggil Taghut. Boleh jadi berhala, boleh jadi manusia, boleh jadi sistem. Taghut ini bukan objek semata-mata. Bahkan dia boleh jadi apa saja. Dalam kehidupan manusia macam tu. Ada manusia yang hawa nafsu dia sebagai sembahan diri dia. Ada manusia yang orang tertentu manusia itu dianggap lebih mulia dan sebagainya sebagai ikutan dia, lebih daripada ikut kepada Allah dan Rasulnya. Ada orang tu pada hantu, syaitan dan sebagainya. Ada ambil malaikat. Tapi kita nak fahamkan, kalau dia kata dia suka untuk disembah, maka dia panggil Taghut lah. Dia memang nak disembah dan juga minta disembah. Okay? So dia tak ada hanya setakat Taghut ni kepada pengertian mesti syaitan saja, tak ada. Yang banyak di luas. Okey. Okey. Baik, jadi kita berhenti sini insya-Allah. Okey, kita dapat dah tajuk pertama pada malam ni, Islam agama sempurna, sudut tauhid dahulu. Fahamkan betul-betul. So ini yang banyak orang terseleweng, tersimpang. Dengan jelas dah diberikan, tapi masih mereka tak nampak. Allahu a'lam kan. Kita insya-Allah akan sambung nanti dengan masalah bimbingan. Macam mana dari tajuk bimbingan. Sebab agama datang untuk membimbing manusia. Agama datang untuk membimbing manusia. So jadi bila kita sebut tentang bimbingan ataupun panduan atau peringatan agama ni nak membimbing kita,
So sudut mana cukup ke tak cukup? Banyak orang kadang-kadang tak perlukan agama Islam ni, dia kena cari pula dekat Gandhi punya kata-kata lah, Sinzu, Art of War lah, cari buku kata hikmah, separuh tu ambil daripada Jalil Rumi, syair-syair dia, syair cinta. So kita nak tengok nanti berkenaan masalah bimbingan pula. Islam ni sempurna sebenarnya dalam masalah bimbingan, untuk mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala, ingatkan kita tentang matlamat hidup kita. Semua sekali dah cukup dalam agama Islam sahaja. Baik. Okay, baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Kedua, nanti siapa yang dapat buku tu dah download. Terima kasih pada daurah ilmiah, tim daurah ilmiah UIA. Baik. Wallahu a'lam. Oh, besok kot. Besok ke? Kan lah Sabtu. Sabtu ada, insyaAllah dia ada daurah juga. Dia akan buat daurah juga. Satu lagi, yang tu kitab apa entah, saya tak ingat. Dia buat terjemahan juga, Alhamdulillah kan. Semua tak berkati mereka. Dia dah ada belajar bahasa Arab banyak kan, buat apa kalau tak tolong terjemahkan. Jadi insyaAllah nanti kita akan jumpa nanti pada minggu depan. Sambung pula yang kedua, itu kesempurnaan Islam dalam masalah bimbingan ataupun peringatan. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.